dia kata, okay, buat macam ni, tarik kan. Dia boleh macam, okay, menari sekarang. Dan orang tu menari. Ataupun, oh, jalan merangkak macam anjing sekarang, orang tu buat. What I saw masa dia tarik-tarik tu, I saw macam ada bayang hitam tau. Dia orang cerita dia ni semayang angkat takbir, macam Allah Akbar, lepas tu dia mengilai. Aku pernah buat benda-benda, aku sendiri pernah pukau orang. Masa aku kacau orang melatah. Dia perasan tak? Hello, Assalamualaikum. Selamat kembali dalam video Uncle Sister, yang mana kita telah shoot dalam hari yang sama tapi berturut-turut. Sebab tu baju kita orang sama, bukan sebab kita tak nak tukar baju. Tapi beza je hari ni adalah His pakai ni bandana, sebab nak merupai partner dalam filem Aku Nombor Satu. Kan ada scene dia. Ketawa-ketawa juga. Okay, hari ni kita akan bercakap tentang ilmu pukau, yang mana Hanan ada pengalaman yang dia dapat baru-baru ini. So Hanan, ceritalah. Okay, dia macam ni tau, babe. If you ada kelebihan, boleh rawat orang ke, you boleh tengok benda ke, biasanya you tak terus bagi tahu. Like day one you meet people, you bagi tahu, aku boleh nampak kat kau ni. Okay. It's so weird. Some people macam dah kenal apa, they don't know yang I boleh nampak, sebab it will freaks people out tau. I dah tahu benda ni all along lah dari awal. Masa I pergi shoot tu, ada seorang production crew ni, he claims he can see and boleh ubat orang lah, and ada testimony from orang-orang yang dia pernah ubat lah. Tapi I tengok dia boleh, macam contohnya dia pergi dekat you, dia akan bagi tahu, badan you ni ada rantai banyak. Lepas tu ada orang macam hantar dekat you ambil semua. Lepas tu dia kata, okay, buat macam ni, tarik kan. Dia boleh macam, okay, menari sekarang. Dan orang tu menari. Ataupun, oh, jalan merangkak macam anjing sekarang, orang tu buat. Kalau contoh macam you kata you sakit kepala, atau you sakit kaki kan, benda semua kan, dia boleh tarik dari you. Maksudnya dia buat, dia tarik kan. Maksudnya even though contoh you're not there, contoh you kata macam contoh bapak you sakit ke kan, bapak you macam tengah pening kepala ke whatever ke, you cakap dengan dia, oh, bapak aku selalu pening kepala lah, darah tinggi, boleh tak kau tarik kan. And tak mustahil bila kau call bapak kau dah tak sakit kepala. Tapi aku dah tahu all along lah ni something wrong ni. Tapi awal-awal tu macam okay lah, kita silah macam biasa kan. Macam tu kan. So kita macam saling mengenal. Kita kenal kawan macam biasa. Aku memang tak ada masalah dengan orang sampai orang tu melampau. Sebab when you go to a production, kalau boleh you nak keep the peace lah. Buat apa you nak ada masalah kan. Nasib baik pula macam tone yang I bawa dari awal dalam production tu, I adalah orang yang sangat berterus terang, and I will tell you straight to your face if I feel like you melampau ataupun I don't like this. Especially when I don't like something, I'll tell you direct to the face kan. Dalam production tu, I am among the youngest, tapi I don't care. Because for me, respect is earned, not because of rank kan. Okay, so what happened with this person, awal-awal I sembang biasa je dengan dia, babe. I baik je benda semua kan. So dan sebab dia dah buat ramai orang kan, ada sekali tu I allow myself, I nak test. Dia cakap, okay, tarik macam ni. Dia suruh I buat, I buat je lah. Ada satu malam tu I pening kepala, I suruh dia tarik. Memang hilang tau. Tapi the next day lagi kuat, lagi sakit. It happens to another orang kat situ juga, yang konon bila dia tarik tu esoknya lagi sakit ah. What I saw masa dia tarik tu, I saw macam ada bayang hitam tau. Shadow hitam lah. Shadow hitam macam every time macam dia nak tarik kat orang, the shadow will follow. Macam tu follow, lepas tu dia masukkan kat orang tu, and then bila orang tu konon macam dia tarik tu, dia tarik balik the same shadow. Itu yang mata aku nampak lah time tu kan. Tapi macam aku macam as long as benda tu tak memudaratkan suka-hati lah kan. Macam tengok je lah, dia ni macam main-main je, okay lah, lantak lah kan. Some people there really believe tau. So bila dia orang sakit-sakit semua, they will go to see him lah, minta tolong tarikkan. Aku awal-awal tu aku ada juga minta yang masa aku sakit kepala tu, sebab aku nak test kan. Yang dia start tak selesa macam ni tau. Macam okay lah, kau nak buat apa benda semua tu, but you are travelling with new people, so you kena menjaga comfort everyone. Ada beberapa orang dalam production tu tak selesa dia buat macam tu, because dia datang kat you, tiba-tiba dia akan macam, oh ni so, dia akan, okay, cara dia nak grab your attention is dia akan teka something yang memang kena pasal diri kau. Contohnya, I never spoke to him before, baru kenal kot, hari first kot kat situ. Dia terus datang kat aku, dia cakap macam ni, anda, dia cakap anda ni jenis cakap lepas kan. Anda jadi mulut memang banyak buat orang sakit hati kan sebab mulut anda. Jaga-jaga tau, ada orang tak suka benda ni. Maksudnya dia teka something yang dia tahu aku ni straightforward dan aku ni macam mulut cakap lepas.
Okay, second, yang start trigger aku, ada seorang lah production member ni dah tak selesa dengan dia. So, production member ni siap call dia punya mak tau. Cakap macam, oh betul, tolonglah check apa benda semua kan. Dia kata ada ni. Dia katalah perempuan ni ada orang ikut lah, ada benda ikut lah benda semua. So this girl suruh mak dia checkkan dengan ustaz lah. Lepas tu mak dia kata tak ada apa pun. So kat sini kadang-kadang some people use this thing sebab dia nak grab attention tau. So tapi tak apa, first week tu aku masih macam okay, layan dulu tengok kan. Tapi yang peliknya bila dia ubat-ubat orang ni tak pakai ayat Quran langsung tau. Okay. But he can communicate with that thing. Macam kamu ni keluar, kamu suka dia kamu keluar daripada dia, kamu nak pergi Jabal Qaf. Macam tu dia tanya kan. Bila dia cakap macam tu, aku jadi sangsi tau. Lepas tu okay, apa yang jadi kat aku adalah malam-malam aku tidur, berapa malam kat situ, 3 malam kot, ada macam tak sure anjing ke serigala lah, macam tu lah, anjing hitam tidur kat sebelah katil aku tau. And that thing keeps on following me. Dia ni, ini benda yang dia letak kat aku ke? Tapi aku macam benda-benda tak definite ni aku macam buat tak tahu je lah. Orang dah tak selesa, ramai orang dah tak selesa. Ada seorang kru ni sampai tak nak sebilik dengan dia, laki sampai macam tu, sampai merayu kat PM, kak tolonglah jangan letak saya sebilik dengan dia kak. Malam tu kita ada macam, kita lepak kawan kan. So we ask, my friend ask, betul ke ada orang ni dia claim dia boleh nampak apa benda semua ada kat kita, benda semua ni kan. Lepas tu kata benda-benda gaib ni tak patut mengganggu kehidupan seharian kita, biarkan dia terus gaib, itu urusan dia. Kalau betul sampai mengganggu, problem lah tu. Sebab tu aku macam, benda tu macam bila aku reflect balik kan, macam kat kau, this thing no longer affects me real life kan. Aku boleh hidup macam biasa, but of course lah aku ada ujian aku. To achieve that pula, that's why aku pergi tadabbur, aku pergi belajar Quran semua kan. Maksudnya my journey untuk deal with this thing pun lama. But aku tak ada pergi kat orang, aku nak tarik-tarik kat orang ke apa semua, tak. Itu adalah orang yang tanya aku kan. Kalau tak tahu, biarkan terus tak tahu. Okay, what I discovered actually, aku call my friend tau. My friend yang tu lah, according to my friend lah, dia ni ilmu pukau tau. Ni adalah kawan you yang berubat dekat episod lepas. Okay. I call him, aku ceritalah pasal benda ni. Dia kata, oh Mamat ni pukau ni, that's why bila contoh dia tarik sakit daripada kau, actually dia buat kau lupa kejap je, bukannya dia tarik sakit tu. Dan this pukau thing only works if you believe benda tu. Sebab lepas tu dia buat kat aku tak ada apa pun. Betul. Aku tak ada kena apa-apa pun. Yang aku tak boleh belah tu ada satu malam pun kita orang keluar pergi dinner, aku ada marah dia tau, sebab dia try nak buat apa tak kan. Aku macam jerit kat dia kan. Lepas tu kerja apa? Aku suruh dia get lost ke macam tu lah. Kau belah apa sekarang? Lepas tu kawan aku cakap dia pergi kat belakang van, kita van production kan, dia pergi kat belakang van, dia buat macam ni kat aku, macam tarik something kan. Dia gitu. Aku macam tak tahulah kan. Walaupun aku macam banyak depan-depan marah dia benda semua, aku cakap dengan dia, weh sorry lah aku banyak nganjing-nganjing kau semua aku bengang kau buat kerja cepat sikit kan, macam tu kan. Weh aku cakap dalam group, aku cakap macam contohnya kan, macam kita orang dah buat aktiviti kan, dia nak join, aku tulis je kat situ, siapa belum siap kerja tak boleh join. Lepas tu aku minta maaf lah, macam cakap, weh kau sorry lah aku macam ni semua. Lepas tu dia cakap kau cakap dengan aku tak apa, kau jangan cakap dengan orang lain, nanti orang buat kau pula. Aku dah lah, reaction aku obvious tau. Aku macam yang macam bila dia annoying tu aku macam akan roll eyes semua kan. Sampai kru lain macam tegur, Nel cover sikit. Macam tu aku tak boleh tau. Ada seorang kru juga yang bila nak bagi bilik susah, orang tak nak bilik dengan dia tau. Ada seorang ni macam dia kru yang agak berusia, dia macam tak kisahlah masuk dalam bilik aku kan. Selepas tu bila move location terus tak nak bilik dengan dia, sebab dia orang cerita dia ni semayang angkat takbir macam Allah Akbar, lepas tu dia mengilai. Tujuan aku share ni, aku bukan nak mengaibkan dia, sebab kita tak ada akan letak insert pasal dia ke apa, tak ada. Maksudnya guys, if there are people yang try to pukau you, and kalau you lemah, dia akan control, suruh you buat macam-macam semua. You just have to be careful. And second, if you really ada this kelebihan, don't go to people and tell, oh aku boleh tengok kau, aku boleh tarik semua, because it's so freaking annoying. And itu akan membawa fitnah. Sebab macam Hanan pun bila dia datang sini cerita hantu kat channel Haze apa semua, itu pun sebab Haze jemput, sebab Haze tahu kan. So sekarang ni korang dah tahu, dia bukannya macam Hanan datang kat aku je, Haze aku nak pergi channel kau nak cerita hantu boleh tak. Ini aku jemput dia dan aku yang invite dia untuk ada di session regularly per month. Macam tu.
Baru ni macam lately episode Uncle Sister dia kecampur sekali dengan scientific explanation ya. Macam tu. So sebagai seorang yang bukan aku tak percaya pada alam gaib, sebab macam mempercayai kepada benda yang gaib tu seperti contohnya percaya pada Allah, malaikat dan jin, syaitan apa semua tu memang kita kena percayalah kan. Secara saintifiknya macam ilmu pukau ni dia macam hypnotism. Betul. Dan aku perasan bila kau explain dekat aku pernah buat benda-benda, aku sendiri pernah pukau orang. Masa aku kacau orang melatah. Dia perasan tak? Untuk anda yang tak tahu, saya memang ada kawan-kawan yang melatah. Contohnya Syapa, Pink, dan ramai lagi lah kawan-kawan dekat Tinker Studios dahulu. Dan saya adalah seorang yang sangat pakar. Saya boleh pakar kacau orang melatah sebab saya boleh suruh orang melatah daripada jarak jauh. Macam orang lain kalau kacau orang melatah, aku kenapa kan? Tapi aku jarak jauh macam tu. Dah boleh lah. Memang sejak daripada dulu pun memang boleh. Kalau orang tu melatah macam lompat sekarang, orang tu memang lompat. So, ikutkan analogi tersebut. Okay, orang cakap Haze ni kacau orang melatah, tapi kenapa aku tak melatah? Sebab I believe adalah macam you cakap juga tadi, mereka tu ada mindset yang lemah. Betul. Minta maaf kawan-kawan saya melatah, tapi pada saya orang yang melatah adalah kerana dalam badan ataupun mereka punya semangat adalah lemah. Maksud lemah dekat sini adalah bukan lemah yang macam oh senangnya kau ni kena bully, bukan. Maksud lemah tu adalah untuk kau berada dalam keadaan yang mudah untuk melatah, dia perlukan 3 syarat. Syarat pertama adalah engkau perlu dalam keadaan yang relax and highly suggestible. Faham? And highly imaginative. Dia kena ada 3 syarat tu. Sebab itu bila kita kacau orang melatah, jadi ayam sekarang. Pertama sekali keadaan diri dia yang time tu dia tengah relax dan highly suggestible dan imajinasi dia terlalu tinggi. Aku baca-baca dia punya persamaan kepada melatah tu sangat rapat dan sangat kena. So trance adalah mengelamun. Dia perlu ada 3 syarat dia. Aku cakap tadi, extreme suggestibility. Maksudnya kau suggest apa-apa dia akan menjadi. Kerana di dalamnya sangat relax. Dan heightened imagination. Contohnya macam dulu kita waktu kecil kita belajar don't step on the lava. Contohnya kan kalau ada tiles apa semua kan, kalau kau jatuh dalam warna tiles dan lain, kau akan termasuk dalam lava, volcano, lepas tu kau mati. Macam tu kan. Imagine dia adalah kita punya imagination tu dia melampaui batas. Sehingga kan dia percaya betul-betul dia adalah perkara itu dan dia buat benda itu. Orang yang melatah dia sebenarnya sedar apa yang dia lakukan, cuma dia tidak mampu untuk mengawal diri mereka sendiri. Macam aku cakap lah, dalam diri dia adalah relax. Macam tadi you cakap, dia cuba buat benda tu dekat you, tapi you tak mampu nak memberi reaksi kepada dia. Adalah kerana apa? Sebab dalam you tak relax. Dan sebab apa you tak relax? You dah bersedia. Sangat susah untuk aku kacau orang melatah bila mereka tahu apa yang aku nak buat. Aku boleh train orang untuk melatah. Sebagai contoh Hakim. Hakim tu bagi aku beberapa minggu, aku boleh buat dia melatah jarak jauh. Buat hal maghrib-maghrib ni kena panah peti. Boom. You perasan tak? Tadi you cakap macam ni, masa awal-awal tu dia nampak you, dia akan bagi satu statement yang mengejutkan. Yes. Okay. Yang trigger Yang trigger you. Okay, itu bila you nak kacau orang melatah ataupun nak buat you melatah, memang benda pertama yang you buat adalah macam make attention. Contohnya macam mencucuk pinggang, buat orang terkejut. Sama je. These are the first few steps masa kita nak pukau orang ataupun buat orang melatah. Sebab tu dia bagi statement. Cuma apa yang dia buat tu, pukau dia adalah more grandiose. Okay, apa yang I cakap ni adalah kacau orang melatah ni skala kecil, skala yang terlalu kecil. Dia buat pukau ni sampai orang boleh menari, sakit badan. So dia lebih skala yang grandiose lah. Kalau kita pergi balai polis kan, kita pergi balai polis, ada yang sedar, ada yang tak sedar sebab duit dia hilang. Tapi yang sedar tu, yang sedar tu dia cakap, macam polis tanya, kenapa awak bagi dia duit? Saya pun tak tahu kenapa saya bagi dia duit. Maksudnya, kau pernah dengar kan? Pernah banyak. Scam kan banyak. Maksudnya dekat situ adalah dia adalah dia adalah mentalism. Dia adalah the art of mentalism, yang mana kalau kau tengok filem Now You See Me, dalam tu ada seorang mentalist, ya. Dan benda ni pernah dilakukan dekat skala persembahan pentas, yang mana dia boleh bentukkan orang tu, okey, tidur sekarang jadi ayam, kau sesak nafas sekarang, kau tiba-tiba menangis macam tu. Memang sains pun tidak mampu untuk, diorang dah discuss benda ni selama 200 tahun ya Hanan. Dah 200 tahun dah dia cuba untuk discuss dan argue benda ni, tapi sains pun tak dapat nak
nak selesaikan benda ni, tapi kalau ikutkan cara you bercerita, sebab you pun mampu nampak apa yang dia buat. Betul. Maybe dia adalah gabungan ilmu yang dia ada dengan sains yang benda tu ada. Sebab itulah bila bergabungkan dengan benda yang you nampak tu, benda tu menjadi skala yang grandios. Betul. Skala yang besar. Cepat pergi ATM, cucuk duit untuk aku. Cepat macam tu. Sebab kalau you perasan, kalau you tengok persembahan pentas mentalist ni, dia memang you perasan ada buat macam tu. Yes. Kan? Betul. Ataupun kan, dia memang dia take people's attention first dan buat orang tu terkejut. So sebab itulah pukau itu menjadi pukau bila dia explain secara saintifiknya. If you want to detect dia legit ke tak, see macam mana dia treat kau. Konon macam treat kau, dia pakai apa. Kalau macam nan dan ayat Quran and then tangkal ke whatever ke, tak payahlah. Ada satu video viral tau, yang mana dia bagi duit, lepas tu dia bagi duit, lepas tu dia minta duit pecah, lepas tu orang kat cashier tu bagi duit semua yang dia ada dekat dia. Tak sengaja. So itu adalah salah satu contoh yang kita buat benda tu sedar, tapi secara tak sedar kita buat apa yang tidak sepatutnya buat. Sebab tu orang melatah kalau dia pakai tudung, dia boleh buka tudung ataupun bogil dekat situ. Betul. Kan. So dia punya hak dan juga batil ataupun apa, dia punya benda yang betul dan juga salah sudah tidak lagi make sense. Padahal dia sedar benda macam tu. So itulah dia pukau pada skala sains lah, pada skala sains. Dalam tempoh before I pergi shoot ni, I dah pergi Ricky untuk next project yang patutnya I ambil, tapi I tak ambil. I sempat pergi Ricky lah, sehari je I pergi Ricky. So tempat dia adalah hostel tau. Pergi Ricky, tempat tu dia ada 5 tingkat kot. Hostel 5 tingkat. Kan sebab kan tengah PKPB, tak ada orang tau. Sekarang memang tak ada orang lah. Dia cakap tingkat 3 jangan pergi, tingkat 3 jangan pergi, tingkat 3 jangan pergi. Tapi nak jadi cerita pula, dom aku kat tingkat 4. Siapa yang cakap jangan pergi tingkat 3 tu? Penjaga tempat tu. Tanya tak kenapa? Adalah tanya, tapi dia tak nak cerita. Aku seorang perempuan yang production, so aku dapat bilik seorang lah. Kau bayangkan dom yang 8 katil tu, aku seorang. So nak jadi cerita, malam tu aku balik, actually pergi toilet adalah orang berteman-teman, tapi bila dah balik bilik tu seorang lah. Dalam kawasan building tu tak boleh isap rokok. So diorang semua pergi isap rokok. Aku macam okay lah, tak apalah, I balik bilik lah. Bila aku balik tu, aku tak tahu kenapa aku terpergi tingkat 4. Tingkat 3. Terpergi tingkat 3 sebab kau duduk kat tingkat 4. Kira aku floor aku tingkat 4 ni ada beberapa bilik je lah. Maksudnya ada bilik aku, bilik ada few people. Floor tingkat 2 ada lagi berapa orang lah. Maksudnya tingkat 3 tu dikosongkan. Tapi aku pergi mandi kat tingkat 2 sebab that's where semua orang pergi mandi. Nak jadi cerita pula, aku memang macam tu. Kat apartment aku pun aku boleh sesat rumah, apatah lagi kat tempat baru. So aku terbuka satu dom ni lah kan. Terbuka satu dom ni, bila aku masuk bilik, dia macam ada bunyi orang bersembunyi. Macam tu tiba macam sembunyi kan. Lepas tu aku macam asal gelap ni. Aku try find lampu, tak ada lampu. That moment baru aku sedar aku kat tingkat 3. Sebab ada orang panggil nama aku macam, "Oi, kau buat apa?" kata aku. Macam masya-Allah. Macam itulah. Aku tak sure kenapa dia di bilik gelap tu, tapi there's something or someone in that room lah. Sampai kita berjumpa lagi dalam siri Angka Sister yang akan datang. Apalah lagi kan pengalaman Hanan yang dia belum share ataupun bakal share ataupun bakal lalui. So korang tunggu saja pada setiap sebulan 2 kali, InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum, bye.